Pengurusi majlis Cik Sandy Tan yang merupakan Seri Kandi dalam kelab pidato perdana kita, serta tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada petang ini saya nak menyampaikan satu kisah atau peristiwa yang pernah saya alami, yang merupakan kisah peribadi saya yang saya simpan sampai ke hari ini. Kisah ini bermula atau terjadi berkisar tahun 90-an, tepatnya di bulan Julai tahun 1990, dan ketika itu saya bekerja di sebuah syarikat, iaitu syarikat penghantaran ataupun yang lebih dikenali dengan Dispers. Jadi mak Dispers lah. Seperti biasa, saya bekerja di kawasan Kuala Lumpur, dan ketika itu ialah pada hari Jumaat. Hari Jumaat ini majikan berikan kita masa rehat pada tengah hari agak panjang, iaitu dari pukul 10 sampai daripada pukul 12 sampai pukul 2.30. Dan kesempatan ini saya ambil untuk pulang ke rumah berehat sambil menunaikan sembahyang Jumaat. Setelah saya sembahyang Jumaat, dan saya pun bersedia untuk pergi bekerja kembali, iaitu masuk pada pukul 2.30. Padahal saya baru selesai sembahyang Jumaat ialah pukul 2 lebih. Jadi dalam masa yang singkat atau yang suntuk ini, saya pun bergegas, dan kebetulan pada hari itu hari hujan renyai-renyai, iaitu cuaca lembap, dan saya terpaksa menggunakan jaket, iaitu jaket hitam dan kacamata hitam. Bila saya start motor saya nak pergi kerja, saya lihat minyak saya hampir habis, dan saya pun start motor pergi ke stesen minyak yang berdekatan, iaitu stesen minyak Jalan Kelang Lama atau dipanggil oleh Maju Jaya, Shell. Dan sampainya saya di sana, saya parking pada stesen pada pam yang paling ujung sekali, iaitu pam nombor 7. Dan terpaksa saya berjalan menuju ke premis tersebut agak jauh, tanpa menanggalkan jaket hitam saya, dan tanpa menanggalkan cermin mata hitam saya, dan tanpa menanggalkan helmet yang saya pakai. Saya pun terus menuju ke premis sebab saya nak cepat. Kebetulan pula pada hari itu pelanggan agak ramai, dan saya terpaksa beratur, memakan masa sedikit, satu demi satu, dan akhirnya sampai ke giliran saya, dan saya berikan duit RM5 untuk isi minyak, dan saya katakan kat pam 7, dan saya pun melangkah keluar. Baru saja saya sampai dekat pintu luar tadi, saya terdengar siren polis sangat banyak sekali, dan makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, dan terus menuju pada saya dengan senapang, dengan pistol. 3 kereta, 2 kereta palang, 1 kereta biasa, masing-masing menggunakan senjata. Dan saya pun diarahkan berdiri, angkat tangan, dan saya pun angkat tangan dengan helmet, dengan cermin mata, dengan jaket hitam. Saya pun angkat tangan dalam hati, ya Allah, apa yang terjadi ni? Apa kesalahan saya? Dan semakin dekat, dan seorang pegawai polis tadi mendekati saya dan memegang tangan saya ke belakang, tapi belum sempat digari, dan saya pun terpinga-pinga. Apa yang terjadi ni? Dalam keadaan kalang kabut seperti ini, maka keluarlah penyelia daripada stesen minyak tersebut mendekati polis dan bertanya apa yang terjadi. Dan saya pasti dengan jelas mendengar penjelasan polis bahawa kami mendapat panggilan bahawa premis ini dirompak bersenjata. Saya pun lega. Masya Allah, ini rupanya. Dan setelah perbincangan demi perbincangan antara polis dan penyelia dan juga saya, maka panggilan tadi ialah panggilan palsu, dan pihak polis serta penyelia tersebut minta maaf kepada saya, dan saya pun dengan hati yang cemas, dengan hati yang tak karuan, yang tak menentu, saya pun pergi melangkah ke motor saya dan isi minyak,
selepas isi minyak, dan saya pun istirahat sebentar dekat depan tu, berfikir apa yang terjadi ini. Dan saya pun terus pergi kerja dan pergi kerja. Tuan-tuan dan puan-puan, dari cerita saya ini ada satu atau dua pengajaran atau peringatan kepada kita bahawa betapa bahayanya, betapa beratnya panggilan palsu ini. Orang yang membuat panggilan palsu tadi tidak tahu apa-apa yang boleh menyebabkan kehilangan nyawa seseorang. Yang keduanya, pakaian saya. Pakaian saya yang terlalu menjolok dan mengundang. Seandainya kalau saya berpakaian biasa pada hari itu, mungkin pihak polis tidak menuju kepada saya. Oleh sebab saya yang berpakaian seperti itu, maka polis terus menuju saya. Sebab inilah ciri-ciri seorang perompak. Yang ketiganya, senantiasalah mematuhi peraturan yang telah dituliskan di pintu-pintu premis. Bahawa di sana dikatakan buka helmet. Tapi saya tidak mengendahkannya. Oleh sebab saya nak cepat tanpa memikirkan peraturan yang telah ditetapkan. Dan seterusnya, sebagai rangkuman atau sebagai ringkasan, saya menghimbau, saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa bahayanya panggilan palsu. Kita jagalah ahli keluarga kita, kita jaga diri kita sendiri, kita jaga anak-anak kita, supaya jangan sesekali membuat panggilan palsu. Bahayanya kepada orang lain yang mungkin boleh menyebabkan hilangnya nyawa seseorang hanya dengan perbuatan yang suka-suka. Yang keduanya, sebagai ringkasan, bahawa pakaian tadi dan peraturan yang kita lihat hendaklah senantiasa kita patuhi. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada petang ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.